Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Zui Suhair, bagi jam ada buku. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali surah An-Naml daripada ayat 39 sampai ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Sadaqallahul Azim. Sambungan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Raja Balqis ataupun Bilqis. Jadi cerita yang kita dah cerita pada pertemuan yang lepas, Nabi Allah Sulaiman bila dapat surat balasan daripada Raja Balqis, Nabi Allah Sulaiman minta supaya tentera-tenteranya bawa istana Balqis kepada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, qala ya ayyuhal mala'u, berkatalah Nabi Allah Sulaiman, wahai pembesar-pembesar sekalian, ayyukum ya'tini bi'arshiha, siapa di antara kamu yang mampu membawa singgasana Balqis qabla ayyatuni muslimin, sebelum Balqis datang menyerah diri kepada aku. Tujuan Nabi Sulaiman buat benda ni nak tunjuk dekat Balqis, dalam dunia ni tidak ada raja yang lebih hebat kecuali aku, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, macam mana hebat Balqis tu, dia takkan boleh menandingi kehebatan raja ataupun Nabi Allah Sulaiman. Yang kita dah cerita dulu, dua raja Islam yang paling agung dan dua raja kafir yang paling hebat. Ya, dua raja Islam yang paling agung Nabi Sulaiman dan juga Zulkarnain. Ini dua raja yang paling hebat dari dulu sampai sekarang. Tak ada orang boleh tandingi kehebatan diorang, kekuatan, kecanggihan, kekayaan, kuasa. Ni dua orang ni, Sulaiman dan juga Zulkarnain. Yang kafir pun dua orang juga, Bukhtanasar. Korang tak kenalkan Bukhtanasar, aku pun tak kenal juga. Ya. Dan juga Raja Namruz. Fir'aun pun kalah dengan Namruz ni. Ya. Namruz paling hebat dan Bukhtanasar. Bukhtanasar ni raja di zaman Bani Israel yang menguasai Palestin. Jadi Nabi Sulaiman kata, siapa boleh bawa datang singgasana Balqis? Qala Ifrit, berkatalah Ifrit, ketua segala jin-jin, persatuan jin sedunia. Jadi pengurusi dia ialah Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan bawa datang singgasana Balqis sebelum sempat kau bangkit daripada kerusi kau tu, wahai Sulaiman. Memang laju gila. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan Ifrit dengan penuh keactionannya kata, sesungguhnya aku alaihi, terhadap, di atas arahan ini, kerja ni nak mengangkat singgasana yang jauhnya ribuan kilometer mungkin, laqawiyyun, terlalu kuat, amin, dan aku seorang jin yang dipercayai. Ya. Aku ni jin yang amanah, bukan jin main belasah, tak. Bukan makna kalau aku bawa, aku ambil singgasana tu, aku bawa lari tempat lain ke, tak. Aku akan bawa dekat engkau. Lalu maka berkata Nabi Allah Sulaiman, qala Sulaiman uridu asra'a min dhalik, lambat. Kalau sekadar aku baru bangkit pada singgasana aku baru datang, lambat. Aku nak lagi cepat. Alamak. Ifrit kata, yang tu kita tak mengaji lagi lah tuan. Kan, ini paling cepat gila ni, latest ni. Kan, special edition punya ni. Lambat, aku tak mau dengar. Aku nak asra'u min dhalik, aku nak lagi laju. Maka bangkitlah seorang manusia. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, maka berkatalah seorang yang Allah kurniakan kepadanya ilmu daripada Alkitab, iaitulah kitab Taurat, Al-Munazzal yang diturunkan. Wa huwa Asif bin Barkhia, nama lelaki ini Asif bin Barkhia. Jadi tuan-tuan, besok kalau dapat anak lelaki, bubuh nama ni. Dia punya kuasa lain macam tuan-tuan. Kana siddiqan, seorang yang amat benar, ya'lamu nisballahil azam, dan dia mengetahui nama Allah yang paling hebat, allazi da'a idza da'a bihi ajab, yang bila kita berdoa dengan nama ini Allah makbulkan terus doa tu. Lalu dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, wahai Sulaiman, aku akan bawa datang singgasana Balqis
sebelum berkedip mata engkau. Dia kata dekat sini, ai idza nazarta bihi ila shay'in faqala lahu unzur ila as-sama' fa nazara ilaiha thumma radda bi tarafihi fawajadahu mawdu'an baina yadayhi. Dia tak tunggu demonstrasi, kau test, tengok test. Tak ada test sekarang, immediately, al-an, sekarang juga. Nabi SAW kata macam mana? Dia kata kena tengok ke atas, tak payah bangkit, tengok je, tengok. Kan, tengok ke atas, tengok ke bawah pun sampai dah tuan-tuan. Memang laju gila. Ifrit letak jawatan terus tuan-tuan. Ini ilmu mana kau belajar ni? Nak khabar manusia dengan jin, terror lagi manusia. Sebab tu kita ni jangan kena tipu dengan jin. Ni tak minta tolong dengan jin lah atau apalah. Duk percaya sangat dengan jin tu. Satu. Kemudian tak betul kalau kita kata, dulu kita biasa dengar kan, orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Siapa ajar orang kau cakap macam tu? Berasa hati jin kau tu tak? Jin kata menantang sungguh aku juga. Dia kata sebaik-baik aku sejahat-jahat manusia. Aku sejahat-jahat aku tak pernah naikkan harga minyak, harga elektrik, tak ada kan. Aku maintain dari dulu sampai sekarang istiqamah, dia kata. Kata apa kau? Jadi tuan-tuan, tak kena istilah sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Sebab di kalangan jin ni ada jin yang beriman. Wa iz istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahadan. Dan pernah Nabi SAW balik daripada berdakwah dekat Taif. Nabi baca Quran seorang-seorang dalam kebun tamar tu, tiba-tiba lalu satu rombongan jin bawa balik kenduri kahwin rasanya. Bawa balik jin ni yang lalu zaman Nabi, tengah-tengah Nabi baca Quran tu, jin tu daripada zaman Nabi Musa, panjang gila umur dia, tahu tak? Dia Allah panjangkan umur jin ni, dia lalu macam tadilah mungkin bawa balik kenduri kahwin, sekali dengar wa idh istama'a nafarun minal jin yastami'un. Tiba-tiba jin tu lalu dia dengar, dia kemudian cerita dekat kawan dia, inna sami'na qur'anan ajaban, kami mendengar satu bacaan yang pelik, bacaan yang luar biasa, Al-Quran. Yahdi ila rusyd, yang mana bacaan tersebut menunjukkan kita kepada kebenaran. Fa amanna bihi, lalu kami beriman dengannya. Lalu kumpulan jin ni beriman dengan Rasulullah SAW tanpa Nabi sedari. Dan dia balik ke kampung dia, kampung jin lah, perkampungan jin. Nama mungkin perkampungan Tok Imam Jin Lapor kot nama kampung dia. Dan dia dakwah satu kampung beriman belaka dengan Rasulullah SAW. Tu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala takdirkan kita takkan boleh tengok dia. Apa dalam Quran kata apa? Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jin setan ni boleh nampak korang, tapi korang takkan boleh nampak jin setan. Sebab tu kita ni, antara nikmat Allah beri kepada kita, kita tak nampak benda-benda ni tuan-tuan. Kalau Allah bagi nampak, tak senang hidup kita nampak Allah bahaya ni, orang nampak manjang, nampak benda tu. Sebab tu kalau ada orang yang boleh nampak makhluk halus ni, ini orang yang tak normal tau. Dia dah rosak sistem dia. Sebab orang yang sistemnya normal, Allah buat dia takkan nampak benda-benda hantu, mak lampir, pontianak, harum sundal malam ni. Tapi kalau kau nampak, tu makna wayang kau short lah tu. Ada benda-benda kena patri balik, kena repair balik. Ada seorang budak tu mengadu, dia cerita dia nampak benda ni. Dia nampak masa dia tingkatan 5 gitulah, tengah-tengah tunggu bas, tepi stesen bas tu ada pokok besar. Sekali bunyi bising tengah weh bunyi. Dia tengok dekat pokok tu dia macam-macam benda dia bergayut-gayut. Macam muka beruk, ada macam rupa lah, rupa hantu lah. Mula dia takut. Sampai dah jadi setiap hari petang-petang dia tunggu bas, benda tu akan muncul depan dia. Dah jadi macam member dah, tak takut. Kalau yang macam ni bahaya, tak sihat, tak normal. Na'udzubillah min zalik. Okeylah. Jadi jin setan ni dia tidak ada apa-apa kuasa atas kita kecuali apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan ke atas kita. Maka Asif bin Barkhiyah ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata dekat sini, da'a Asif birismil azam ayati Allahu bih fahasala bi anjara tahta al-ardi hatta nab'ah tahta kursi Sulaiman.
Asif bin Barkhiyah ni berdoa dengan nama Allah yang paling besar. Ismullahil A'zam. Apakah nama Allah yang paling besar? Khilaf di kalangan para alim ulama, ya. Ada ulama kata perkataan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikrami, mana wahai Tuhan yang mempunyai jalal, kebesaran, al ikram, kemuliaan. Berdoa dengan ni, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Kita doa macam tu, kita sebut nama tu, kita berdoa, Allah makbulkan. Berlakulah benda-benda macam ni. Ada ulama kata ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri, yang maha berkuasa. Ada katanya al-ismul azam, ya ilahuna wa ilahu kulli syai'in, wahai Tuhan kami dan Tuhan setiap sesuatu. Ilahan wahidan, Tuhan yang esa, la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha, tidak ada Tuhan kecuali pada Engkau, datangkan kepadaku singgah sana Balqis. Khilaf di kalangan ulama, ya, dan tak ada ulama yang tahu apa dia sebenar al-ismullahil azam. Tahu kenapa? Dia ada beberapa perkara yang Allah sembunyikan supaya kita tak tahu, ya. Antaranya Allah tak bagi tahu apakah nama dia yang paling besar sekali. Contoh, ya. Kalau Allah sebut nama aku yang paling besar, contoh Allah, alamatnya kau sebut Allah je lah. Kau takkan baca Asmaul Husna tu. Itu kecil belakang kau kata, ya. Ataupun Allah kata nama aku yang paling besar ialah Ar-Rahman, kau akan berdoa dengan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Azim. Tak sebut pun. Kau tak ambil hal, ya. Kau tak cakna kan, kau sebut yang tu je. Lalu antara hikmahnya Allah sembunyikan nama yang paling besar ini supaya kita berdoa dengan semua nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, ustaz, boleh tak bagi kat saya apa nama Ismullahil Azam tu? Bila kalau orang nak tu mesti dia ada hajat besar tu, tuan-tuan. Mungkin dia nak kahwin seorang lagi kot, kan. Kata khilaf ulama lah. Ada kata ya Zal Jalali wal Ikram, ada kata gitu, ada kata gini. Habis cadangan ustaz mana satu? Dia tanya cadangan aku. Kata cadangan saya hafal Asmaul Husna. Lemak, dia kata yang tu lemah sikit dah. Ada 99 nama Allah tu, ataupun ada yang lain yang lebih, ya. Mungkin salah satu daripada 99 tu ada nama Allah yang paling besar. Kalau kita sebut nama tu, kita berdoa, Allah makbulkan terus doa kita, ya. Kemudian antara yang Allah sembunyikan pada kita ialah bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Tak ada orang tahu, ya. Malam 27 tu kira orang panggil perkataan yang kuat lah, tapi segi confirm tak confirm, kemungkinan ghalibnya begitu, wallahu a'lam, ya. Tapi tidak disebutkan secara nas dalam Quran 27 berlakunya Lailatul Qadar, tidak begitu. Jadi disembunyikan supaya apa? Kalau Allah kata Lailatul Qadar 27 Ramadan, confirm, alamatnya malam-malam yang lain kau lepak kedai mamak je. Elak lu, belum 27, elak bro, 27 lambat lagi bro. Alamat kau lepak lah kedai mamak, kau main dam, kau main carrom, kau tengok Smackdown, kau bangun terbiak dan sebagainya. 27 baru terhegih-hegih nak beribadat, kan. Setara 27 tu tak confirm pun dah ramai orang buat elak lu, 27 lambat lagi, kan dia kata. Jadi tuan-tuan, disembunyikan perkara-perkara macam ni supaya kita ni ambil belaka, ya, ambil belaka, usaha cari benda-benda macam ni. Tapi tuan-tuan, kalau orang tanya cara nak murah rezeki, ialah selain pada kita berusaha kerja, istighfar banyak-banyak. Allah kata apa dalam surah An-Nuh, surah Nabi Nuh, surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, katakan wahai Muhammad, beristighfar kepada Tuhan kamu, innahu kana ghafara, Allah Tuhan yang maha pengampun, yursilis samaa alaikum midraran, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Ni zaman masa ni kita tak boleh istighfar banyak-banyak, ustaz, nanti banjir pula Shah Alam. Pasal ni sekarang tengah musim hujan. Janganlah kata macam tu, hujan ni rahmat. Bila hujan turun, kita doalah, Allahumma ja'alha sukya rahmatin wala taj'alha sukya bala'in wala hadamin wala gharakin ya arhamar rahimin, kan. Kita kan diajar doa al-istisqa, minta hujan tu. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan rahmat. Jangan kau jadikan hujan ni hujan bala, hujan yang menjahanamkan harta benda. Kita doa. Tapi kalau Allah takdirkan berlaku, nak kata macam mana, dia Tuhan, ikut suka dia. Jadi
banyakkan istighfar. Yursilis samaa alaikum midraran, Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan banyakkan harta engkau dan Allah banyakkan anak beranak engkau. Anak bini aku tak tahulah. Yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah kurniakan kepada kamu syurga-syurga dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi istighfar ini amat besar dia punya kelebihan fadilat dia. Hatta macam kita tadi kata tadi kan, orang kahwin lama payah nak dapat anak. Aku dah puas dah ustaz berubat kan. Jadi caranya istighfar. Banyakkan istighfar. InsyaAllah Allah bagi kau anak. Tapi jangan tiap-tiap malam istighfar, tak pernah projek, tak jadi share kan. Istighfar saudi bang, jomlah astagfirullahalazim. Lah nak beranak macam mana macam tu? Projek istighfar boleh jadi ni tak istighfar aja kan, daripada bujang sampai ketua anak istighfar dah ustaz, tapi tak dapat anak pun. Kau dah kahwin belum? Tak lagi. Angahmu kat bawah dia, kena kahwin lah, kena projek lah, istighfar baru dapat anak. Gitu. Okeylah. Lalu Asif bin Barkhia ini bila berdoa, dia kata فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان. Ditarik dengan kehendak Allah Ta'ala, singgah sana Balqis tu sekelip mata muncul betul-betul di hadapan singgah sana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Keluar besar bapak, kau tahu, depan mata, terperanjat semua yang hadir, jin aprit semua letak jawatan belaka. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu, Nabi Sulaiman tengok depan mata dia singgah sana Balqis yang besar tu. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi, ini kurniaan Allah kepadaku, ini kurniaan Tuhanku kepadaku. Kita ni tuan-tuan, kalau Allah murahkan rezeki kita, insya-Allah, amin. Insya-Allah tuan-tuan ni semua murah rezeki belaka, insya-Allah, amin. Kan? Mau ke tidak tiap-tiap malam derma beribu. Mana murah rezeki sungguh korang ni. Allah bagi kita rezeki, kita kena kata hadza min fadli rabbi, ini kurniaan Allah padaku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk Allah uji aku bersyukur ke ataupun aku kufur pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Pandai-pandai anak haji ya, yang ni dapat 5A, yang ni 10A, di 12A, di 30A, belaka anak kau. Kita bila orang puji macam tu kata hadza min fadli rabbi. Jangan kata tengok bapa itu bangang kau panggil kan, perasan macam bagus sangat kau tu. Jadi tak boleh anak-anak lah pandai-pandai cerdik-cerdik lawa belaka anak haji ni. Yang perempuan puncun macam cantik je kan. Kalau orang puji kau cantik, kau lawa, kata hadza min fadli rabbi. Janganlah rakam muka kau macam cantik je. Tu perasan orang panggil. Cakap ini kurniaan Allah padaku, ya. Rezeki murah, anak ramai, cerdik, semua tu kurniaan Allah. Kita ni tak ada benda kita ni. Liyabluwani, untuk Allah uji aku, aashkuru, sama ada aku bersyukur, am akfur, ataupun aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ai li ajliha li anna thawaba syukrihi lahu, sebab bila kita dapat rezeki kita kata alhamdulillah. Kau dapat rezeki, kau kata alhamdulillah, kau dapat pahala tu dapat kat engkau juga, bukan dapat ke orang lain ke dapat ke haji sebelah. Tak, kau sebut alhamdulillah, ya Allah kau murahkan rezeki aku, alhamdulillah ya Allah, hidup aku senang, alhamdulillah ya Allah. Dapat kat engkau juga. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, na'udzubillah min zalik, siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyun karimun, maka Tuhanku maha kaya dan maha mulia, dan dia tak berhajat kepada terima kasih makhluk kepadanya. Bila singgah sana Balqis dah terpampang di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi Allah Sulaiman? Qala nakiru laha arsyaha, korang renovate sikit
singgahsana Balqis ni. Kan singgahsana tu besar. Suruh ghayru ila halin tunkiru idza ra'athu, supaya bila Balqis datang nanti, Balqis akan mengalami keconfusion. Nanti dia datang, dia akan tengok, nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Sama ada dia pun dia tengok, macam kenal je, macam aku punya je. Dia ada berasa macam tu kan. Macam kereta lah, kereta sama kan, plate pun beza satu huruf. Kata kita macam kata kita je ni, kan. Tertukar kereta tak apa, tertukar rumah jangan tertukar bini, Syekh, bahaya. Ada berlaku tertukar bini ni. Ya. Kahwin kembar. Kahwin kembar duduk pula satu rumah sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlaku. Kawan aku lah cerita, duduk satu rumah. Laki tu pula, suami isteri tu pula, suami tu pula, dia tu ustaz belaka. Kan, pergi mengajar pun sekali. Kan, balik pun sekali. Lewat dah balik. 12 ustaz kan lewat balik sama ustaz ni. 12.30, 1 kan. 2 pagi kan lewat balik. Jadi satu hari tu dia kata duduk satu rumah. Lepas tu adik-beradik ni, kakak dengan adik ni, dia kata kita tukar bilik malam ni. Dia kata puas bilik tu kan, akak nak tukar bilik, beres. Dia kata tukar. Adik masuk bilik kakak, kakak masuk bilik adik, tukar. Dalam keadaan tak khabar ketuk laki dia. Tok laki ni duduk pergi ngajar belaka. Takbir, Allah Akbar, hancur takbir. Kan, lepas takbir, lepas hancur, letih. Balik nak smackdown lah. Kan, nak marah ni. Balik rumah lewat kan. Lepas tu balik-balik pula, dah tak buka lampu, dah gelap, malah. Kan, dia pun masuk bilik. Dia masuk bilik tu lain macam masa kan. Mujur yang suami ni perasan minyak wangi lain. Ya pasal lain macam minyak wangi, macam minyak wangi Hajarul Aswad aja. Bini aku tak pakai minyak wangi Hajarul Aswad ni. Tu je pakai, contoh tuan-tuan ni. Tuan-tuan janganlah tidur malam pakai minyak wangi Hajarul Aswad. Potong steam tuan-tuan. Memang tak sedap langsung. Itu minyak-minyak orang RTM je pakai tu. Yang rehat tunggu mati. Ya. 70 tahun ke atas sesuai lah pakai. Yang muda-muda jangan pakai lah, berasa hati bini ya. Pakai yang romantik. Contoh lah. Aku pun tak tahu nama benda kan. Tapi janganlah pakai minyak wangi awak tengik tu, pengsan bini kau tu tak. Jadi bila dia masuk, dia perasan tu lah, apa pasal minyak wangi lain ni kan. Yang sebelah member yang Bira sebelah tu dah letih tidur dah kan. Yang tu pula bini dia terjaga pula. Apa pasal lelaki aku mengeruh semacam macam ni. Tengok tak kata dah silap tok laki, mujur kan. Kalau terprojek malam tu nak kata apa kau? Dah gelap-gelap dia gagau aja zaz. Kalau terprojek apa hukumnya tuan-tuan? Dia panggil nikah syubhah, dia panggil tak jadi zina. Kan dengan syarat tak tahu. Kalau tahu jangan jeng-jeng jeng-jeng macam ni dah pahal lah. Wajib tarik handbrake, terbakar. Jangan dibiar jadi zina. Jadi sebab tu break tak makan. Haji Barum semacam tu Haji. Sempat lagi Haji Barum tu 18 baru tu. Jadi tuan-tuan, tu nak khabar bahaya. Jangan ipar dua jangan duduk serumah. Nabi dia kata alhambu mautun. Ipar dua ini membawa kepada maut, fitnah ya. Jangan duduk serumah, tak baik, tak apa elok. Jadi duduk lain-lain masing-masing. Okeylah. Apa salah aku give up tu entahlah, aku pun tak faham. Okeylah. Mana tertukar bilik lain nak khabar. Nabi Sulaiman kata singgah sana Balqis ni kita renovate sikit, tambah sikit, tukar color dia supaya kita akan test Balqis dia cam ke tidak singgah sana dia tu. Falamma ja'at, beberapa hari kemudian, jadi malaikat pula, jin, setan, manusia semua buat kerja, dia renovate dia punya singgah sana. Mana dia punya bangunan asas tu tak ditukar, cuma color ditukar. Color dulu Balqis biru merah, lepas tu tukar hijau macam tu kan. Ada sikit-sikit putih gitu ada bulat-bulat gitu. Contoh. Bila diubah color,
ubahlah sikit bentuk-bentuknya, lawa-lawakan sikit. Beberapa hari kemudian Balqis pun datang dengan bala tenteranya, dengan dia punya menteri-menteri. Setelah Nabi Sulaiman kan hantar surat kan, datang menghadap aku, Nabi Sulaiman kata. Falamma ja'at, bila Balqis datang, qila laha, dikatakan kepada Balqis, ahakadha arshuki, begini ke singgasana engkau? Dia pun tengok dia. Qalat, Balqis kata, ka'annahu hu, seakan-akan ya kot, macam lebih kurang sama je. Dia katakan rupa singgasana tu. Fa arafathu wa syabbahat alaihim kama syabbahu alaiha. Jadi menteri-menteri pun confused tau yang datang. Tuan Permaisuri, macam singgasana kita je, macam mana boleh sampai kat sini ni? Kan? Oh lah, Permaisuri kata, macam aku punya lah. Menteri pun confused, tapi ada warna sudah tukar. Tapi macam rupa kita punya. إذ لم يقل أهكذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما. Bila Nabi Sulaiman tengok Balqis ni mengalami kekonfusan, dan dia kata, yelah macam kita punya lah. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Sesungguhnya kami telah digunakan ilmu sebelum daripada engkau, wahai Balqis. Maknanya singgasana engkau ni yang kau miliki yang hebat, Allah takdirkan kami menguasai pada hari ini. Ya, macam mana kau hebat, hebat kami lagi. Wa kunna muslimin, dan kami termasuk di kalangan orang-orang yang Islam. Wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah. Tetapi Balqis ini disekat daripada beriman kepada Allah ketika dekat Yaman sana. Innaha kanat min qaumin kafirin, dan Balqis ini dahulunya termasuk di antara kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan pergi dekat Yaman tu, masih ada lagi kesan peninggalan istana Balqis. Ya, tapi ialah benda dah lama kan. Tapi masih ada lagi. Baru-baru ni masa Anda pergi kat Jordan, Anda beli satu CD, VCD, kesan-kesan peninggalan umat-umat terdahulu. Dalam VCD tu memang banyaklah, ya, yang Ashabul Kahfi kan, Ya'juj wa Ma'juj, dia punya empangan dam dia tu dekat Azerbaijan, Balqis. Lepas tu macam-macam lagi lah, ada 7 kesan-kesan sejarah peninggalan yang masih ada. Dan dokumentari tu dia buat lama lah, tahun 80-an. Gambar pun gambar zaman dulu. Okey, bila dia dah nampak depan tu dia punya singgasana, moral dia pun jatuh. Alamak, macam mana boleh dapat dekat Sulaiman? Qila laha udkhuli as-sarh. Lalu dikatakan kepada Balqis, jemput masuk. Ya, bukan masuk ke singgasana dia, masuk ke singgasana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Contohlah Nabi Sulaiman duduk ke sini, kat singgasana dia, kan? Balqis kat sana, jemput masuk. Wa huwa sarh wa huwa sathun min zujajin abyad. Disebutkan dekat sini dalam cerita ni, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, sebelum Balqis datang mengarahkan supaya dibuat istana Nabi Allah Sulaiman yang luar biasa cantiknya, semua daripada kaca yang syafaf, kaca yang yang jernih, yang amat jernih. Kan? Kita kan pernah kena pergi rumah-rumah orang kaya-kaya ni, yang pintu slide macam ni kan, sliding gini, tapi tak ada besi kat tengah-tengah tu, kaca je. Kan kita pun ingat luar tu tak ada benda, jalan ada guru, baik punya kan, padahal kaca. Pasal cerah sangat kaca tu. Orang Arab panggil syafaf. Memang sekali tengok, kau tak kata ada kaca kat situ. Maknanya zaman Nabi Allah Sulaiman dah canggih gila, dan kau tahu tak? Dan kita pun tahu seni buatan kaca ni banyak dekat negara Arab dan juga Turki. Dia orang buat pakai, dia tengok kan, dia bulat-bulat tu. Tu saya tak tahu dekat negara kita ada buat ke tidak. Ya, negara-negara belah-belah kat Syria, dekat Turki memang pakar bahagian buat kaca tu. Jadi Nabi Sulaiman suruh renovate istana dia, buat daripada kaca syafaf abyad, yang cerah, yang putih. Lepas tu
Itu yang belah atas, yang bawah pun sama juga kan, dibuat lantai kaca. Canggih gila kau. Dia kata dekat sini, ai amara syayatin nabihi, yang jadi apa, pekerja-pekerja kontrak tu setan juga kena ambil kau. Fahafaru hafiratan wa ajru fiha alma. Setan ni korek tanah, korek buat laluan air, buat kolam besar macam tu. Wa wada'u fiha samakan wa difda'an wa gharahuma min hayawanatil bahr. Dan diletakkan dalam kolam tu ikan ketam contohlah ya, udang, ikan paus tak ada lah kan. Semua jenis binatang-binatang air ni lah. Wa ja'alu saqfaha zujajan shaffafan fasara al-ma' wa ma fihi yara min hadha ad-dajjaj faman lam yakun aliman bihi yadhunnu annahu ma' makshuf yukhadu fihi ma annahu laysa kadhalik. Kemudian dia letakkan atasnya kaca. Memang real lah, sekali tengok memang orang kata kita akan lalu atas air, padahal kaca ya. Canggihnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa huwa sathun min zujajin abyad istana'ahu Sulaiman lima qila lahu inna saqaiha wa qadamayha ka qadamayil himar. Apa tujuan Nabi Allah Sulaiman buat lantai dia macam tu? Supaya nampak kan air semua ni. Sebab ada orang hantar laporan ke Nabi Allah Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi, Balqis tu muka je lawa, kau tak tengok kaki dia lagi. Kenapa? Kaki dia berbulu. Kau tu, alamak, kaki berbulu ni lemah ni. Kalau berbulu boleh tahan lagi. Kaki dia kaki keldai. Sebab kan Balqis kan kita dah cerita tu, bapak dia kan kahwin dengan jin ya. Jadi bapak dia kata tak ada perempuan layak kahwin dengan aku, yang layak kahwin dengan aku ialah jin kan. Bapak dia pergi berburu pula tertangkap anak raja jin kan, anak dara jin kahwin dengan anak jin ni lah, dapat Balqis. Jadi orang cerita kata, dengar cerita Balqis tu kakinya berbulu, lepas tu macam kaki keldai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita orang putih dulu tu kan, cerita apa tu, Nirwana tu, cerita apa lagi, kau jangan warak sangat depan aku cerita ialah Walt Disney kan, yang orang badan orang kaki keldai. Dia tengok cerita ni lah ya, nak kabarnya benda tu berlaku, memang ada. Jadi Nabi Allah Sulaiman takkanlah bila Balqis datang, oh kau Balqis selak sikit tengok, ada kata macam tu, tak kena lah. Jadi Nabi Sulaiman nak perangkap offside lah kita kata, nak tengok ya ke tidak kaki dia berbulu macam kaki keldai. Caranya kita renovate lantai. Tengok kaya saya Nabi Sulaiman, kaya. Nabi Sulaiman buat macam tu, dia tak naikkan tarif elektrik tak naikkan, memang dia kaya. Kita kalau buat macam tu adalah kena GST lah, datang bewok lagi lah, adalah. Ni jahatnya orang pada hari ni. Okey, jadi bila dia lalu, dia pun falamma ra'athu hasibathu lujatan minal ma'. Jadi Balqis dia tengok, alamak, macam mana kita nak ni, ada ikan ni, kalau kita pijak ni sekarang kan basah kaki kita. Dia pun falamma ra'athu, bila Balqis nampak air tu, hasibathu lujatan, dia kata ni kolam ni ada air, ada ikan. Wa kashafat an saqaiha, dia pun selak betis dia. Tu mula terbayang-bayang tu kan. Tak payah bayang-bayang balik tengok betis bini kau tu kan dia. Macam tu. Litakhudahu, untuk dia melintas. Dan Nabi Sulaiman perhati je nak tengok kaki macam mana rupa kan. Wa kana Sulaiman ala saririhi fi sadri sarh fara'a saqaiha wa qadamaiha hasanan atau hisanan. Nabi Sulaiman tengok, dia pun selak, okey je, macam cantik je. Rupa-rupanya tak ada macam yang orang kata berbulu lebat, tapi memang ada bulu roma tu, memang ada. Itu pun Nabi Allah Sulaiman tak berkenan ya. Dalam kalau kita baca dalam cerita Israiliyat ni, Nabi Sulaiman lepas pada tu dia nak kahwin dengan Balqis, dia minta Balqis cukur bulu kaki dia. Balqis kata, aku ni tak boleh kena pisau blade kan. Dan Nabi Sulaiman pun takut nanti calor kan, nanti berparut tak lawa kaki tu. Lepas tu digunakan benda yang lain. Ana pun tak jumpa cek makna tu, an-nurah
Apa benda anak cik dalam kamu tak jumpa. Aku pun tak tahu apa benda. Ya. Jadi benda tu digunakan untuk mencukur bulu kaki Balqis alaiha salatu wassalam. Okey tuan-tuan. Cerita pasal betis ni, batun Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kan dia pernah kata kalau nak kahwin tu kau tengok perempuan, tengok betis dia. Bukan kau tengok Syiro, bukan kau tengok. Kau suruh orang tengok, bukan kau suruh Zuhair tengok. Jadi kau, contohlah kita kalau nak kahwin, nak tahu perempuan ni subur ke tidak, antara caranya tengok betis tu. Macam bagus-bagus je aku ni, cik. Kan? Tapi ni kaedah dalam fiqh pun sebut. Jadi kita ni contohlah kan, kita ada makcik ni, makcik saya berkenan lah kat budak perempuan ni. Makcik boleh tengok, boleh tolong tengok tak? Tengok benda, tolong tengok betis dia. Tengok aku ada kurap ke, panas salap ke kan. Kan? Kalau dia kurap, reject awal-awal lah kan. Suruh tengok. Kalau betis tu cakbeng, cekedi ni mungkin kurang subur. Kalau sihat walafiat, tembam, kembang semangkuk tu, itu ada harapan anak diorang badan pun smackdown WWF kan. Freezer terus, bertukar jadi freezer badan dia. Jadi Umar Al-Khattab kata tengok dua, tengok betis dan cium bau dia. Bau ni pun sensitif kan. Ialah na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit. Kadang-kadang ada orang yang baunya kuat, tengik baunya. Dia kalau bau tu memang tak boleh buat apa saya. Hilang steam cakap banyak, tak ada, serius aku cakap. Ya. Jadi benda-benda bau ni na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang mengaibkan. Ya, ada kawan saya yang bercerai dengan sebab bau. Ya, benda ni memang dia duit banyak, harta banyak, tapi nak kata macam mana ya, Allah takdirkan, Allah uji dia dengan macam tu, berubat-ubat tak mau boleh bercerai. Okeylah. Jadi kita suruhlah makcik tu tengok. Makcik tu kata okey, nampak betis molek, ya, bolak molek. Dia kata macam tu. Okey lah. Okeylah, Nabi Sulaiman pun tengok. Okey, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut Nabi Sulaiman tengok, dia baling sekali je, dia tak macam tu punya. Itu kita ulang sekali lagi ulang sekali lagi kan. Selat sekali lagi. Kita macam tu. Nabi Sulaiman tengok macam tu, confirm tak ada bulu, dah baling, cukup. Ini waraknya Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala, Nabi Sulaiman kata dekat Balqis, innaha sarhun mumarradun. Wahai Balqis, benda yang kau pijak tu merupakan cermin yang licin, yang panggil apa, aku nak sebut tak reti lah. Bukan lutsin lah, benda apa, kalis cahaya, bukan kalis cahaya yang nampak terus ni, panggil apa tu, transparent. Why talking a blackboard? Transparent. Lebih kurang macam tu lah, nampak kan. Jadi Nabi SAW kata cermin ni transparent. Macam tu. Min qawaril, diperbuat daripada cermin. Jadi bila Balqis kena pula, dia dua kali. Pertama dia tengok dia punya istighasana dah kena renovate dah kan, dia dah jatuh dia punya moral dia. Yang kedua kena tipu kan, ingatkan air punya cermin transparent kan. Jadi dia pun dah lemah, jatuh. Nabi Sulaiman kata, tahu pun kan, kau ingat kau hebat sangat, tidak, sesungguhnya yang lebih hebat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman pun ajak Balqis masuk Islam. Apa kata Balqis? Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, selama ni aku telah menzalimi diri aku, menyembah daripada engkau ya Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan aku menyerahkan diri aku bersama Sulaiman bagi Tuhan sekalian alam. Wa arada tazawwajaha fakariha syi'ri saqaiha sya'ra saqaiha fa'amilat lahu syayatin an-nurah fa'azalathu biha fatazawwajaha wa ahabbaha wa aqarraha ala malikiha. Jadi bila Nabi Balqis dah beriman, Nabi Sulaiman pun nak kahwin dengan Balqis. Jadi kita dah cerita tadi kan, tapi nampak lagi ada bulu-bulu dekat kaki dia tu kan.
Orang perempuan kalau bulu halus-halus tu standard lah, tu normal. Tapi kalau ada bergulung-gulung ni apa benda ni? Kan lebat pada laki dia, laki bulu sikit, bini pula bulu banyak. Ini Bigfoot punya keturunan ni, kau jangan main-main. Sebab tu nak kahwin biar perhati sungguh-sungguh. Jangan okey aku kau jangan. Aku dah cerita dah, member aku dah kena. Dia main okey je. Dia bini awet pakai pudah. Suara sedap. Suara sedap kan. Suara tu kalau dengar memang tangkap lentok baik punya suara kan. Jadi member ni kahwin tak tengok muka secara live. Bila malam pertama masuk bilik Syekh, duduk atas katil Syekh, bini malu. Malu kan. Sekali buka kau ada misai Al-Fatihah. Ada misai. Bukanlah misai macam aku ni, tapi ada setengah perempuan yang dia punya kening bercantum, dia nampak ni kan. Aduh, main misai lah pula. Member ni bila nampak bini pakai misai, minta mak cakap lah, malam tu juga hilang steam. Ganda-ganda dak-rak. Tak boleh buat benda Syekh. Panik. Ni malam pertama ni. Tengok bini ada misai, dia kata macam mana. Keluar bilik terus. Bini kata, bang, what happened? What happened? You ada misai now? Kan? Macam jantan je. Na'udzubillah. Tapi janganlah pula lepas ni kau balik tengok bini kau ada misai. Tak. Kau dah kahwin dah? Dah cakap banyak tu dah. Dah kahwin dah? Ini yang coming soon. Yang perempuan yang anak dara yang ada misai halal pun jangan susah hati. InsyaAllah kau akan dapat suami yang suka macam tu. InsyaAllah. Macam mana saya ni? Saya ni ada jambang lagi. Ada misai, ada bulu hidung terkeluar-keluar. Yelah, nak kata macam mana. Tapi insyaAllah ada jodoh kau, jangan takut. Ada jodoh kau ya. Ustaz ada, ayah aku juga kan dia. Haji Barum lah. Jadi tuan-tuan, member tu kena macam tu, dia buat apa? Jumpa bapak dia. Bapak dia kata komen sini, bapak dia baca, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Puh. Dia tepuk belakang anak dia ni, lepak macam tu. Pergi masuk, dia kata. Bila masuk baru, alhamdulillah sekarang 8 anak. Takbir, Allahu akbar tu. Nak kabarnya, alhamdulillah lah, 8 anak tu berjaya lah. Tapi jangan susah hati ya. InsyaAllah ada jodoh, jangan takut. Sebab ada orang memang suka. Ana cakap tu terang, member aku, dia tunjuk gambar kau. Ni cerita saja, cerita kat korang yang bujang-bujang ni kan. Masa tu kita belajar kat Syria tau. Member aku ni orang Kelantan, muka handsome lah, muka macho kan. Dia tengok gambar budak-budak, ialah budak perempuan. Dia tengok, ni comel, ni macam gejatai, dia kata muka ni. Macam ni aku kata tadi tu lah. Tapi bukan yang cerita tadi, ni cerita lain ni. Kening, apa tadi misai, lepas tu kulit gelap. Tapi aku berakhir dia kata. Kau biar betul pis. Tombak pun. Kok ni aku berakhir ni. Aduh, aku cakap kau mana kau ni. Memang huduh, tapi aku berakhir. Kau pelik kan? Kau jangan ramai. Ni cerita betul, aku tipu. Aku kawan dengan satu sekolah dengan dia, kau tahu tak? Minta dia tak tengoklah video ni. InsyaAllah dia tak tengok, insyaAllah. Dah harap-harap. Biarlah. Dia cerita kat Ana kan, dia berkenan dengan budak ni. Dia balik kampung, khabar ke ayah dia. Dia kata, mu nak mapuh, dia kata. Aku tak ambuh, dia kata, aku tak berakhir, dia kata, budak ni. Misai kena catum, datang apa gini, macam kejatai rupa kan. Dia kata, tak kira, dia kata aku nak juga, dia kata. Abang dia kata belana lagi tino hok comel-comel lote, hok macam apa? Macam nenelalafa, kan, belana lagi hok macam tu. Tapi dia kata jenak juga. Kahwin. Kan kalau ikut bapak dia tak apa setujulah. Kan? Tapi sampai sekarang alhamdulillah hidup aman, damai, happy, anak ada, happy. Tak ada masalah. Nak kabur ada pesta macam tu. Anak ingat lagi. Pasal kata, hak ni huduh kali ni. Hak huduh ni aku berakhir ni, dia kata. Aduh, pelik lah aku. Tuan-tuan, nak kabur jodoh tu. Kau jangan main-main. Sebab tu perempuan jangan. Aku tak nak kahwin dengan ni. Gemuk, boroi, botak. Kau jangan dapat kat kau nanti.
Mak aku cerita mak aku dah pula dah. Mak saya cakap, dulu aku paling takut dengan Jawa. Tak nak lah, na'udzubillah Jawa, tak nak Jawa, na'udzubillah tak nak Jawa. Lalas bapak aku Jawa. Kata apa? Jangan main-main. Ya. Jawa kan sebarangan Jawa. Jadi cara kita nak kahwin ni, kita kena buat macam tu. Faham tak? Faham. Contoh kita kenal kahwin ni kan, kita kata aku nak bahir ke dia, aku nak bahir. Padahal bahir. Aku nak bahir ke dia. Tak jadi tu, bohong. Ini tanah Jawa. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min Jawa. Tambah satu lagi. Dah dapat juga. Jangan main. Aku nak bahir orang Pantai Timur ni, tak suka orang Pantai Timur, dapat juga Pantai Timur. Jangan main cik. Jadi benda-benda ni sederhanalah kita. InsyaAllah jodoh tu ada, insyaAllah. Okey, bila Nabi Allah Sulaiman tengok betis ni ada bulu-bulu, tak suka. Jadi macam tadilah, minta supaya dicukur bulu kaki. Balqis bagi kata tak boleh, nanti kaki saya luka, tak lawa. Maka Nabi Allah Sulaiman suruh setan cerita tu, orang tak tahu apa benda mana An-Nurah ni. Nanti aku tanya Arab pun kadang tahu ke tidak tu benda ni. Lalu benda itulah mungkin alat pencukur juga mungkin, tapi tak ada kesan ke apa kan. Dia pun cukur, fatazawwajaha, dan dia pun berkahwin dengan Balqis, wa ahabbaha, dan Nabi Sulaiman pun sayang dengan Balqis, wa aqarraha ala malikiha, dan Balqis ni tetap jadi raja dekat Yaman tu. Walaupun dia dah kahwin dengan Nabi Sulaiman, tapi dia masih jadi raja kat sana. Wa kana yazuruha fi kulli syahrin marratan. Nabi Sulaiman akan pergi bertemu dengan Balqis sebulan sekali, pergi tengok kerajaan dia, macam mana rakyat dia, pergi tengok. Wa yuqimu indaha thalathata ayamin, dan dia akan bersama dengan Balqis selama 3 hari 3 malam. Wa qada malikuha bin qida'i maliki Sulaiman, dan akhirnya digunakan anak. Ada ulama tafsir kata Nabi Daud itulah. Hasil perkongsian wallahu alam pasal Nabi Sulaiman, bini dia ramai kan. Ada dia kata 99, ada kata 100 orang kan, yang kita pernah cerita dalam hadis yang sahih tu. Nabi Sulaiman ni Malik al-Mujahid, raja yang berjihad. Dia bukan raja duduk main golf, raja lepak, raja buang tebiat, tak. Dia jenis raja yang berjihad. Ada peluang berjihad, dia nak berjihad. Sebab tu dia nak meramaikan tentera dia. Dia kata wallahi demi Allah, aku akan projek dengan bini aku malam ni semua sekali. Bini dia ada 99, ada kata 100 orang. Malam ni aku projek semua, dan semua bini aku tu akan melahirkan seorang mujahid. Power Rangers kau tahu tak? Satu malam 100 smackdown WWF. Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kalau tazab ana diberikan kekuatan 30 orang lelaki SAW. Nabi Muhammad diberikan kekuatan 30 orang lelaki. Sebab tu dalam riwayat hadis pernah cerita, pernah Nabi satu malam dia menggauli 9 orang isteri dia. Tak ada hal punya. Ini kemuliaan yang Allah bagi dekat Rasulullah SAW. Dan benda kekuatan ni, ini kurniaan Allah. Bukan kehinaan. Allah yang bagi, bukan kita nak. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat na'udzubillah. Kan? Dok tak mau ni apa hal je ni. Tak boleh, bahaya Syekh, kena berubat. Macam dekat Mesir, ada lagi kat YouTube tu, aqwa rajulun fil alam, dia tulis kan, lelaki terkuat di dunia kat Mesir. Kau tahu dia boleh kemek duit siling pakai kening dia. Dia ambil duit siling tu, dia kepek keting. Allah kepek duit siling. Ya betul. Kita duit siling saya kita ketuk dengan tukul pun boleh tentu kepek. Dia kepek gitu. Kepek. Oh dahsyat. Dia angkat kereta kan, buka tingkap kereta, dia hulur tangan macam tu, dia angkat bumbung, terangkat tayar kereta. Power. Lepas tu hari tu ada wartawan temu ramah. Dia bawa bini dia 4 orang sekali. Bini dia tunduk arak belaka. Wartawan Mesir, soalan gila Syekh. Sehari projek berkali. Tanya soalan macam tu. Sungguh. Dia kata 12 kali. 12 kali Al-Fatihah. Betul? 12 kali, 12 kali dia kata. Kata macam mana ni Allah bagi. Dan dia kata kurniaan Allah bagi kat aku tak guna untuk maksiat. Aku tak pernah guna dengan maksiat. Aku guna untuk, yalah, yang pertama Allah dah bagi aku macam tu. Kemudian kekuatan ni aku guna untuk buat kerja NGO. Tolong orang kan, tolong orang pindah rumah, angkat barang. Ni kalau musim banjir ni lagi afdal kalau kita bawa dia dekat Malaysia tuan-tuan. Kan, tolong angkat lemari, tolong angkat peti ais kan. Ni kurniaan Allah.
Jadi Nabi Sulaiman berjanji, aku akan projek malam ni dengan 100 bini aku dan semua akan melahirkan mujahid. Tetapi Nabi Allah Sulaiman lupa sebut insya-Allah, ya. Bila dia tak sebut insya-Allah, maka takdir Allah lahir-lahir seorang aja. Yang 99 tu mandul belaka, tak ada anak, seorang tu je dapat anak. Anak pula lahir-lahir tak sempurna, tak ada kaki, separuh je badan, ya, kepala dengan badan. Ini yang Allah Ta'ala uji kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, dia kata begitulah Nabi Sulaiman meneruskan kehidupan dengan Raja Balqis ini, dan kerajaan Balqis ini memerintah beberapa tahun. Wa qada malikuha binqida'i mulki Sulaiman, dan berakhirnya kerajaan puteri Balqis ini dengan berakhirnya kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ruya annahu malaka wa huwa ibnu 13 sanatan wa mata wa huwa ibnu 53 sanatan. Diriwayatkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam memerintah. Nabi Allah Sulaiman mula memerintah selama 13 tahun. 13 tahun umur dia dah memerintah Nabi Sulaiman, dan meninggal ketika berumur 53, wallahu alam. Okey, dia kata kat sini, wa waladat minhu waladan wa sammathu Daud. Tu kahwin dengan nama Balqis dan dapat anak dan dinamakan dengan nama Nabi Daud. Wa mata fi hayati abihi wa baqiyat ma'ahu ila an mata. Okey, ada riwayat kata Nabi Daud hidup bersama dengan mak bapak dia ni, Nabi Sulaiman dan Balqis. Ada katanya tak sempat, mak abahnya meninggal, dan Nabi Daud lah yang mewarisi kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Daudah. Dia dan Nabi Allah Sulaiman mewariskan kerajaannya kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud ni kita pun sedia maklum, Allah beri kehebatan kepada dia, suara yang amat merdu, ya. Dia panggil mizmar Daud, seruling Daud. Dan Nabi Daud ni dia baca kitab Zabur menggunakan seruling. Dia ada seruling tu, dia ada not do re mi fa sol la ti do, macam tu lah. Jadi dia baca Zabur tu pakai not. Bila dia nyanyi gitu, binatang, kalau burung yang terbang akan hinggap mendengar, kalau kijang yang sedang mencari makan akan berhenti dengar. Diorang ni punya seronok dengar seruling Nabi Daud sampai perut lapar ni, tapi sedap lagi lagu tu, tak boleh nak bergerak. Nak makan, sedapnya, sayangnya nak tinggal, tapi lapar. Nak makan, sedapnya lah lagu tu. Akhirnya mati macam tu. Tu canggih, ya. Canggihnya suara Nabi Daud ni. Binatang-binatang mati dengan sebab sedapnya dengar seruling Nabi Daud. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Daud, wa alanna lahul hadid, boleh melembutkan besi, kan. Nabi Daud zaman dia nak buat factory kereta senang, pakai tangan dia, siap, simple present tense. Okey tuan-tuan, habis kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Raja Balqis. Dan cerita Nabi Allah Sulaiman ni meninggal yang masyhur dan kita dengar, tapi saya tak sempat nak cek dalam tafsir. Kisah yang dalam tafsir cerita ni yang biasa kita baca daripada dulu, kan. Nabi Sulaiman ni dia perhatikan rakyat dia, jin-jin semua buat kerja siang malam pagi petang, dia perhati dalam keadaan dia pegang tongkat. Dan lama-lama dia dah meninggal dunia, dan jin pun tak tahu dia dah meninggal dunia, kan. Jin ni nak monteng juga, nak ngelat juga, kan, nak mengulur juga. Tengok, bos tengok tu, alamak, bos tengok. Takkan bos tak tidur ke? Bos tak tidur, bos tengok je tu, kerja kedegung-kedegang siang malam pagi petang. Sampailah, ya, tongkat tu dimakan oleh Aradah, anak-anak yang gede-gede makan. Patah tongkat tu, Nabi Sulaiman berjatuh. Baru tahu lah, dah lama dah meninggal rupanya. Tu nak kabarnya hantu setan mak lampir jin aprik tak tahu benda, Syekh, kan. Dia tak tahu Nabi Sulaiman tu dah meninggal lama dah. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan. Kita baca sikit lagi. Dan sesungguhnya kami mengutuskan kepada kaum Thamud akhahum, saudara mereka yang bernama Nabi Saleh
alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh Allah utuskan kepada kaum yang bernama Samud. Samud tu nama orang. Dia ada adik-beradik nama Saleh. Macam kita biasa cerita kan, kaum Aus dan Khazraj. Aus tu nama adik-beradik, seorang nama Aus, seorang nama Khazraj. Jadi adik-beradik kepada Samud ni namanya Saleh. Apa kata Nabi Saleh? An'budullah, sembahlah Allah. Bila Nabi Saleh ajak kaum dia menyembah Allah, fa idzahum fariqani yahtasimun, tiba-tiba di kalangan kaum Nabi Saleh ni ada dua kumpulan yang bertelagah. Fariqun mu'minun min hini irsalihi ilaihim wa fariqun kafirun. Satu kumpulan beriman, satu kumpulan lagi tidak beriman kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Qala, maka Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, kenapa engkau orang ni tergesa-gesa ya dengan benda yang tak elok sebelum dapatnya kebaikan? Ai bil azab qabla rahmah haitsu qultum in kana ma ataitana bihi haqqan fa'tina bil azab. Kaum Nabi Saleh ni kurang hajar. Dia kata, wahai Saleh, kalau betul lah engkau ni Nabi, kalau betul lah engkau ni Rasul, kami cabar turunkan bala pada kami. Nabi Saleh kata, kenapalah kau cakap macam tu? Kan elok kalau kau cakap, ya Allah, kalau betul lah Nabi Saleh Nabi, berilah petunjuk kepada kami. Kan bagus cakap macam tu, ni tak dicabar. Saleh, kalau kau betul hebat, kalau kau betul Nabi, kami cabar turunkan bala atas kami. Gila pun kau ni. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kenapa kamu tidak beristighfar kepada Allah? Semoga Allah merahmati kamu. Apa jawapan kaum Nabi Saleh? Qalu wa tayyarna. Dia kata apa? Engkau ni wahai Saleh, tayyarna bika wa bima ma'ak. Tayyarna ni maksudnya bahasa mudah, engkau ni dengan kaum kau, pengikut kau ni buat sway, tahu tak? Menyusahkan kita orang, datang dekat negeri kita orang buat bala bencana. Apa kata Nabi Saleh? Qala ta'irukum indallah. Sesungguhnya bala bencana susah tu semua daripada Allah belaka, bukan daripada aku. Bal antum qaumun tuftanun, bahkan kamu ni merupakan kaum yang disesatkan dengan kesesatan kamu sendiri. Dan Allah Ta'ala kata, wa kana fil madinati tis'atu rahtin, dan di dalam bandar Nabi Saleh itu ada 9 orang lelaki yufsiduna fil ardi, yang buat benda tak elok. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, kisah sambungan kisah Nabi Allah Saleh dan unta Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam. Tuan-tuan, dekat belakang sana ada buku. Bukan pula ni. Ni batilnya akidah Syiah, ya. Jadi dalam buku ni rujukan daripada kitab-kitab Syiah. Syiah ni tuan-tuan, dia ada 4 kitab rujukan utama, ya. Al-Istibsar, Man la yahduruhu al-faqih, ya, Al-Kafi, dan satu lagi benda nama entah. Jadi ini semua rujukan utama Syiah. Jadi kitab ni dikarang oleh seorang ulama yang mengaji di India. Ni ulama tahun-tahun dululah, orang-orang lama, bernama Syekh Muhammad Abdul Sattar At-Tunisawi. Diterjemahkan oleh seorang ustaz, Syamsuddin bin Selamat. Jadi aku ni dia minta bubuh mukaddimah tuan-tuan, dan dia minta bubuh penumbuk macam tu. Jadi buku ni senang, ya, dan rujukan daripada kitab-kitab Syiah belaka. Kita akan tengok contohlah, antara dalam kitab buku ni kata, akidah Syiah menghina Rasulullah, menghina Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Akidah Syiah juga menghina Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW, bahkan menghina Fatimah Az-Zahra yang diorang bangga-banggakan radhiyallahu ta'ala anha, menghina Khulafaur Rasyidun, dan macam-macam lagi lah. Itu semua dalam kitab Syiah sendiri yang telah diterjemahkan dalam buku yang ringkas ni, ya. Nanti kalau tuan-tuan nak, ada kat belakang sana. Kemudian biasalah kita minta buat kutipan derma untuk ma'had kami, Ma'had Tahziq wa Ta'lim, ya. Sekian dulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.